Selamat sejahtera kepada pelajar sekalian. Hari ini kita belajar tajuk yang ke-9 iaitu seni seramik. Okey. Mari kita lihat apa itu seni seramik. Kita dapat lihat dalam gambar ini. Ini adalah bekas-bekas seramik. Okey. Mungkin ini adalah tempat meletak gula-gula, pasu bunga, sebagai hiasan. Okey, ini ialah seramik yang diperbuat daripada tanah liat, ya. Okey, tanah liat masa lembut dan basah boleh dibentuk, ya. Nah, sehinggalah menjadi bekas-bekas seramik tersebut. Okey, mari kita lihat, ya, apa itu seni seramik. Seni seramik adalah produk yang dihasilkan daripada tanah liat, dikeringkan dengan angin dan dikeraskan dengan api. Itu ialah hasil seramik. Okey, mari kita lihat. Ada beberapa contoh lagi di sini yang menunjukkan seni seramik yang cantik. Okey. Seterusnya mari kita lihat prinsip asas yang digunakan dalam seni seramik. Okey, yang pertama sekali kita lihat, ya. Yang pertama ialah kepelbagaian. Kepelbagaian jalinan mencipta karya yang menarik. Kepelbagaiannya contohnya ada muka yang rata, ada yang melengkung. Kepelbagaian jalinan mencipta karya yang menarik, ada unsur warna yang berlain-lainan. Seterusnya kita lihat keseimbangan simetri dan tidak simetri pada karya. Contohnya pasu bunga ini tidak simetri, tetapi yang sebelah kanan ini adalah simetri. Seterusnya kita lihat, ya. Yang ketiga ialah penegasan titik fokus atau penumpuan pada bahagian tertentu karya. Di sini apa yang difokus? Iaitu yang timbulan ini difokuskan untuk karya tersebut. Seterusnya, kontra dari aspek rupa, bentuk, warna dan jali. Ini contohnya. Apakah contohnya? Warna merupakan warna yang kontra, yang tidak sama. Okey, jalinan yang tidak sama, ya. Okey, seterusnya ialah kesatuan dapat dilihat daripada gambaran keseluruhan karya. Semestinya sesuatu karya itu mesti ada unsur kesatuan. Takkan satu karya itu tidak ada unsur kesatuan, mengelirukan. Nampak tidak simetri, nampak tidak ada ketenangan di situ, tidak ada jalinan yang cantik di situ. Okey. Seterusnya adalah pengulangan unsur garisan menghasilkan irama dan pergerakan. Kita lihat pasu bunga yang terakhir ini. Ada ulangan garisan ini menunjukkan irama dan pergerakan, seolah-olah ada pergerakan di situ. Ini adalah prinsip asas seni seramik. Kalau boleh kita salin dalam buku latihan. Seterusnya kita lihat lagi jenis-jenis seni seramik, ya. Okey. Seni seramik ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu seni seramik tradisional dan juga seni seramik kontemporari. Kontemporari ini lebih kepada moden. Okey, seramik tradisional digunakan untuk kegunaan harian, kebudayaan dan hiasan. Contoh, kita lihat contoh di sini. Tembikar Mambong di negeri Kelantan, Labu Sayong di Perak, tembikar terenang di Pahang. Ini adalah contoh seni seramik tradisional. Seterusnya kita lihat seni seramik kontemporari, ialah gabungan bahan seni seramik dengan pelbagai bahan lain seperti logam, perak, rotan, tali dan juga kayu. Seramik jenis ini termasuklah barang perhiasan diri, perhiasan di rumah dan juga pejabat, ya. Cara penyediaan tanah liat menggunakan peralatan moden seperti mesin pemutar dan mesin pengisar tanah. Ya, tidak lagi seperti tradisional dibentuk menggunakan tangan sahaja. Okey. Mereka bentuk juga lebih moden. Mari kita lihat contoh seni seramik kontemporari, pelbagai bentuk di sini. Kebanyakan hasil seramik kontemporari ini adalah bergerlis ataupun berkilat.
Nah, kita nampak beza di sini. Ini tradisional, inilah contemporary. Oke, seterusnya kita lihat lagi teknik menghasilkan teknik menghasilkan seni seramik ini. Pertama ialah teknik acuan. Bagaimana kita mewujudkan bentuk acuan. Teknik acuan menggunakan, kita nampak ada tangan yang berlengan, memakai lengan panjang biru ini sebelah kanan. Okay? Teknik acuan menggunakan acuan untuk membentuk seramik. Tanah liat akan dibentuk mengikut acuan. Okay? Seterusnya kita lihat sebelah kiri teknik picit pula. Teknik picit ialah kaedah membentuk yang paling mudah. Seramik dihasilkan dengan cara menekan dan memicit ketulan tanah liat dari bahagian tengah. Kita lihat yang pertama adalah gumpalan tanah liat. Lepas tu memicit, membuat satu lubang di tengah-tengah dengan menggunakan jari. Seterusnya memicit sehinggalah ke kawasan yang lebih luar. Okey. Seterusnya ialah teknik lempar alin. Teknik lempar alin ini yang sebelah ini sebelah kanan cikgu. Okey. Teknik lempar alin terhad kepada bentuk bulat dan silinder sahaja. Seramik dibentuk dengan mesin atau roda pemutaran, lebih dikenali sebagai teknik putaran. Seterusnya, teknik kepingan pula. Teknik kepingan ini ialah cantuman beberapa keping tanah liat supaya membentuk satu bekas yang berbentuk segi empat ataupun segi empat sama ataupun segi empat tepat. Membentuk bekas yang berbentuk segi empat. Seterusnya, teknik lingkaran pula. Teknik lingkaran ini ialah proses sambungan beberapa lingkaran di sebelah kanan tangan cikgu ni. Ada yang langkah 1, 2, 3, 4 tu. Menggunakan lingkaran. Lingkaran membentuk garisan di situ, membentuk satu jalur. Nampak ada garisan tu. Menggunakan rod-rod tanah liat dan menghasilkan satu karya. Okey, sebelah tangan kiri cikgu ini ialah sambungan teknik lempar alin. 1, 2. Okey, kita lihat 1, 2. Sambungannya 3, 2, 3, 4, 5 di sini. Okey, 2, 3, 5, 6. Okey. Seterusnya kita lihat apakah fungsi seni seramik. Seramik ini pertama sekali hasil seramik ini biasanya digunakan sebagai hiasan, peralatan domestik, sebagai macam teko air kan. Aksesori pun boleh, aksesori untuk kecantikan, upacara kebudayaan dan keagamaan. Contohnya tempat membakar coloka, okey, ataupun tempat membakar arang batu, okey. Okey, seterusnya. Di Malaysia pula kita kaji tentang seni seramik yang berkembang di Malaysia ya. Kita lihat dalam gambar ada 3 di situ. Di Malaysia ni seni seramik sangat terkenal dan digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina, India dan pribumi di Sabah serta Sarawak. Fungsi seni seramik juga berbeza mengikut kaum. Perbezaannya boleh dilihat dari segi reka bentuk, motif, ragam hias dan kaedah pembakaran. Kita lihat dari segi seramik etnik Sarawak. Motif pada seni seramik Sarawak di sebelah kiri dalam gambar tersebut menggambarkan unsur-unsur dan kepercayaan mereka. Betul tak? Berfungsi sebagai harta warisan turun-temurun. Seterusnya yang tengah-tengah seramik kaum India ya, lebih tertumpu kepada penghasilan bentuk, lebih kepada bentuk. Berfungsi sebagai tembikar untuk memasak. Seterusnya ialah seramik kaum Cina. Hiasan naga biasanya digunakan untuk melambangkan kekuatan dan pelindungan, berfungsi sebagai perhiasan juga. Itu ialah seni seramik di Malaysia. Okey, seterusnya dalam muka surat 107 ini, tolong lengkapkan latihan ini
dalam buku latihan kamu, iaitu banding dan bezakan seni seramik tradisional dengan seni seramik contemporary. Jadi pelajar-pelajar diminta untuk menggunakan melukiskan peta minda ini dalam buku latihan kamu dan menulis pada barisan yang pertama ini menulis apakah ciri-ciri seni seramik tradisional, dan tengah-tengah ini ialah persamaan antara seni seramik kontemporari dengan seni seramik tradisional. Yang kanan sekali ialah ciri-ciri seni seramik kontemporari. Jadi cikgu akan buat satu rumusan untuk tajuk seni seramik ini, ya. Mari kita lihat peta minda ini. Okey. Dalam seni seramik ini ada beberapa prinsip asas yang perlu diberikan perhatian. Rupa, warna, kontra, bentuk, jalinan, garisan, harmoni, imbangan, kesatuan, penegasan, irama dan pergerakan. Seterusnya adalah jenis. Itu dua jenis saja, iaitu jenis contemporary dan juga jenis tradisional. Seterusnya teknik. Ada beberapa teknik untuk menghasilkan seni seramik, kan? Okey, yang pertama ialah teknik memicit. Memicit. Yang kedua, teknik acuan. Yang untuk seni karya yang memerlukan bentuk acuan, kan? Berbentuk acuan. Teknik lingkaran pula. Menggunakan rod-rod tanah liat ni dan dilingkar menjadi satu ruang, tetapi memerlukan satu tapak di bahagian paling bawah. Seterusnya adalah teknik kepingan. Cantuman tanah liat. Kepingan tanah liat membentuk bekas berbentuk segi empat. Seterusnya, teknik lempar alin menggunakan mesin pemutar. Okey, apakah fungsi teknik seramik ini? Seni seramik sebagai hiasan, sebagai aksesori, sebagai membuatkan bekas-bekas ataupun peralatan untuk upacara kebudayaan dan keagamaan. Itu sahaja untuk pembelajaran tajuk 9 hari ini. Tajuk ke-9 hari ini, iaitu seni seramik. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.